Datuk Dr. Haji Sahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-musliman rahmati dan dikasihi sekalian, lihat pada tafsir surah Yusuf ayat yang kelima. Jika tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, itu sebaik-baik perbendaharaan, sebaik-baik rujukan untuk kita baca. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana li insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Yaqub berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana mereka akan buat tipu daya terhadapmu. Tipu daya besar. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam kuliah yang lalu, saya telah terangkan kepada tuan-tuan bahawa Nabi Yusuf AS ketika menceritakan kepada ayahnya, wahai ayah, sungguhnya aku telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya kepadaku dalam keadaan sujud. Kaukab itu sama ada merujuk kepada planet ataupun kepada bintang. Maka aku melihat dengan jelas cahayanya. Semua benda di langit itu dalam keadaan sujud kepadaku. Demikian Yusuf menceritakan mimpi kepada ayah. Dan kita telah lihat komentar yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam buku beliau bertajuk Nahwa Tafsir Mawdu'i Ushul Quran, bahawa sikap kepimpinan ini telah pun ada dalam diri Nabi-Nabi yang dipanggil sebagai irhas. Nabi-Nabi Allah sebelum mereka dipilih, mereka telah pun memiliki kualiti tertentu yang melorongkan mereka untuk menduduki tempat kemuliaan itu. Contohnya macam Nabi SAW ketika zaman mudanya lagi, tak kala orang muda semua dalam kelalaian, tapi Allah telah pelihara Nabi SAW untuk tak terjebak dalam perkara-perkara semikian. Bahkan dalam Sirat Ibn Hisham pun menceritakan bahawa persahabatan Nabi dengan Abu Bakar sebelum daripada dilantikan menjadi utusan Allah lagi. Pada masa itu, Abu Bakar telah melihat kualiti itu subur dalam diri Nabi SAW, lantas mengatakan kepadanya, wahai Muhammad, engkau memiliki kualiti untuk jadi pemimpin Nabi Allah, maka cubalah engkau menunjukkan dirimu sebagai seorang Nabi Allah, wahai Muhammad. Padahal SAW, Nabi pada masa itu belum lagi dilantik, maka kualiti ini ada. Demikian juga kata Muhammad Ghazali kepada Yusuf AS, abang-abangnya mungkin dengan sifat manja dan juga dependent, sedangkan Yusuf AS yang telah kehilangan ibu, maka dia pandai membawa diri sejak kecil lagi. Ada penjelasan dari para ulama yang menceritakan bahawa apakah maksud 11 bintang dan kemudian matahari dan bulan ini, seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi, bahawa yang dimaksudkan itu dalam tafsirnya, bahawa perkataan yang digunakan oleh Allah SWT ini, iaitu 11 adalah merujuk kepada adik-beradiknya, dan kemudian matahari merujuk kepada ayahnya, bulan merujuk kepada makciknya, iaitu ibu kepada abang-abangnya. Maknanya makcik ini merujuk kepada ibunya telah pun wafat, dan begitu juga ibu pada abangnya yang berenam itu pun telah wafat, maka yang tinggal adalah ibu yang berikutnya. Maka itulah yang dimaksudkan sebagai 11 bintang, matahari dan bulan. Kata Ibn Jurayj pula tidak, Al-Qamar itu iaitu abuhu, kerana Qamar bersifat muzakkar dan Syamsu bersifat muannas. Kerana Syams muannatha wal Qamar muzakkar. Jadi ini perbezaan pendapat di kalangan para ulama, tapi madailah untuk kita mengatakan ta'bir atau takwil mimpi itu bahawa bulan bintang kedudukannya lebih dekat daripada bintang-bintang, bulan dan juga matahari kedudukannya lebih dekat banding dengan bintang-bintang, maka tentulah itu salah satu merujuk kepada ayah ataupun ibu. Tak penting untuk kita tekankan dekat Syamsun itu benar-benar merujuk kepada ibu, Qamarun merujuk kepada ayah atau sebaliknya. Madailah untuk kita faham 11 itu merujuk kepada adik-beradik, kemudian matahari, bulan itu adalah ayah dengan ibunya, makciknya maknanya di sini. Jadi dikatakan juga dalam tafsir Al-Baghawi oleh Al-Imam Al-Baghawi bahawa peristiwa itu berlaku ra'aha lailatal jumu'ati lailatal qadri falamma qassaha ala abi. Ini berlaku pada malam Jumaat, malam Qadar, kerana pada zaman mereka pun telah ada puasa Ramadan. Jadi wallahu a'lam, ini satu kenyataan untuk menunjukkan kepada kualiti mimpi yang dialami oleh seseorang hamba Allah SWT. Dan setiap mukmin pun berpeluang untuk mendapat anugerah tersebut. Nanti kita akan ceritakan bagaimana ru'ya ini berbeza daripada hulum. Ru'ya berbeza daripada ahlam, adghathu ahlam, mimpi sama ada yang merupakan satu pemberitahuan, berita gembira, busyra, bisyara daripada Allah, ataupun mimpi yang merupakan hadithun nafsi yang bertunjangkan kepada gangguan timbul dalam kehidupan kita lalui sepanjang hari. Mungkin satu kegembiraan yang berlaku mempengaruhi waktu tidur, itu boleh berlaku juga. Jadi dalam konteks saya ini,
Benar juga dugaan Nabi Yusuf AS. Jadi Allah SWT memenuhi permintaan, memenuhi gambaran kegembiraan itu agak-agak berapa puluh tahun selepas daripada baginda melalui perjalanan yang sangat getir itu. Sungguh apa yang disampaikannya merupakan satu hal yang besar. Apalagi bagi seorang anak kecil yang kalau disebut dalam kitab tafsir usianya baru 12 tahun, ataupun jika paling maksimum pun usia 17 tahun, ataupun 18 tahun, ataupun kecil 9 tahun. Maka seorang anak ni telah pun diliputi dengan kasih sayang Allah, kasih sayang ayahnya, disambut pula dengan penghormatan kepada baginda sejak kecil. Lihatlah bagaimana dia memanggil ayahnya dengan panggilan yang mengesankan. Ini boleh kita faham kat sini, menunjukkan kepada kejauhan, ketinggian kedudukan ayah, dengan mula memanggilnya dengan nama Ya Abati. Ini satu usul panggilan dalam bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Ya Abati menggambarkan dekatnya dengan ayah. Jadi dekatnya kepada ayah diakui oleh ayat ini hingga bukan nama ayah yang disebut di ayat itu, tapi kedudukannya sebagai orang tua. Jadi ayat ini tidak berkata ingatlah ketika Yusuf berkata kepada Yaqub, tetapi ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Lihat gambaran kedekatan, kasih sayang dan juga perhatian diberi oleh si ayah kepadanya. Lalu anak memanggil ayah dengan nama Ya Abati. Jadi kesan pengaruh mimpi ini begitu besar dalam jiwa Yusuf AS. Dan anehnya, mimpi itu terasa baginya dilukiskan, digambarkan sesuai atau tidak dengan menyebut sebanyak 2 kali bahawa dia melihat. Kita dapat perhatikan, iaitu Allah menyebut ra'aituhum li sajidin. Ini ra'aitu, kemudian ra'aituhum li sajidin. Demikianlah kata Al-Imam Al-Biqai dan tafsirnya Nazmud Durar. Boleh jadi juga penyebutan 2 kali aku melihat ini untuk mengisyaratkan bahawa dia melihat dahulu benda-benda di langit itu masing-masing berdiri sendiri, kemudian setelah itu melihatnya bersama-sama sujud atas perintah Allah SWT. Jadi dipinjamkan humila mahmal al-uqala, seperti disebut dalam tafsir Imam Al-Urami, dibawakan dalam versi seolah-olah ia merupakan manusia. Jadi ia dilihat satu mimpi yang sangat memberi kesan. Kalaulah saudara-saudari bayangkan matahari, bulan, 11 bintang semua sujud kepada manusia, budak itu pula merupakan anak kecil, dan hanya kepadanya saja sebagaimana difahami dari pernyataan mendahulukan kata li sebelum menggambarkan keadaan benda-benda yang besar di alam itu sujud. Bayangkan bagaimana benda-benda langit itu digambarkan sebagai makhluk berakal, dipinjamkan sifat akal kepada mereka, iaitu digunakan perkataan sajidin, sujud. Jadi bukankah Nabi Yusuf AS dalam penyampaiannya kepada ia menggunakan kata sajidin yang tidak digunakan kecuali kepada manusia berakal? Sepatutnya kalau kita belajar bahasa Arab, ini semua makhluk yang tidak berakal, dia pakai perkataan sajidatun atau sajidatan. Tapi kenapa digunakan perkataan sajidin? Ini menunjukkan kepada peristiwa tersebut betul-betul berlaku. Jadi sujud yang dimaksudkan adalah menampakkan kemuliaan. Jadi Nabi Yaqub sebagai seorang Nabi memahami dan merasakan bahawa itu satu anugerah besar yang akan diperoleh oleh anaknya. Demikianlah kefahaman baginda Yaqub tentang mimpi. Dalam masa yang sama, Nabi Allah ini menyedari bahawa saudara-saudara Yusuf yang berlainan ibu selama ni memang menampakkan rasa cemburu kepadanya. Kasih sayang ayah tidak beza kepada anak-anak. Cuma seperti yang telah saya jelaskan kuliah lalu, bahawa kadang-kadang dia tumpah kepada seorang anak yang tiada ibu. Tambahan pula di masa kecil, ataupun seorang anak itu sakit, ataupun seorang anak itu pergi jauh. Maka tentulah sikit sebanyak mempengaruhi emosi si ayah yang kadang-kadang dibaca oleh yang lain sebagai melebihkan kasih sayang itu berbanding dengan mereka. Jadi Nabi Yusuf ini seperti yang telah kita jelaskan, Nabi SAW bertemu dengannya. Nabi Yusuf diberi separuh daripada keindahan yang telah kita jelaskan dalam kuliah lalu, bagaimana Nabi SAW ketika menggambarkan tentang Yusuf AS bahawa beliau ini memiliki separuh daripada keindahan ciptaan Allah SWT. Fa'idha Nabi Yusuf idza huwa qad utiya syatrul hasan. Ketika aku bertemu dengan Yusuf, aku mendapati bahawa dia diberi setengah daripada ketampanan. Jadi mimpi itu jika diketahui dan seseraganya pasti akan lebih menyebabkan kecemburuan itu. Jadi si ayah telah pun minta daripada awal supaya dirahsiakan mimpi. Larangan ini menjadi lebih penting kerana mimpi hendaknya tidak boleh disampaikan dengan sewenang-wenang kepada sesiapa. Mimpi jika ia mengandungi makna yang tersirat, yang kita melihatnya sebagai kebaikan, tak boleh nak diceritakan kepada semua orang. Hanya layak disampaikan kepada mereka yang perlu sahaja. Jadi demikianlah Nabi Yaqub AS, saya yakin dengan rasa cemburu abang-abangnya yang lain. Lalu perhatikan bagaimana beliau tidak berkata, aku khawatir mereka buat tipu daya. Tapi apa yang dinyatakan dalam ayat ini, mereka akan membuat tipu daya. Jadi kata-kata yang digunakan oleh Allah SWT dalam ayat ini ceritakan tentang kedudukan itu, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Mereka akan buat tipu daya. Itu pun dengan menekankan sekali lagi perkataan tipu daya besar. Fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin.
Jadi bila datang ayat ini, rupanya Nabi Yaqub yakin sepenuhnya tentang kebaikan hati, ketulusan dan kelapangan dada anaknya. Kan itu Nabi Yaqub menyampaikan hal tersebut dan yakin bahawa dia tidak akan mengeruhkan hubungan persaudaraan antara mereka. Selanjutnya ayah ni berkata kepada anaknya, anakku, jangan hairan bila mereka mengganggumu, walau mereka itu saudara-saudaramu. Kalaupun sekarang mereka tidak menengkimu, tapi kedengkian itu akan muncul kerana mimpi kamu itu memang mempunyai makna yang mendalam. Apalagi mereka dapat tergoda oleh syaitan, yang sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia, sehingga dia tidak segan-silu menanamkan permusuhan walaupun antara saudara-saudaranya sendiri. Demikianlah ayah membuat. Si ayah yang mulia ini memberikan alasan kepada Yusuf supaya memahami sikap abang-abangnya, kerana bimbang anak ini di sudut persediaannya akan datang tidak memahami keadaan yang berlaku itu. Perkataan bunaya yang digunakan dalam Quran ni, ya bunaya ni adalah satu bentuk tasghir. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia kata ibni, tasghir pada ibni jadi bunaya. Bentuk ini antara lain digunakan untuk menggambarkan kasih sayang, kerana kasih sayang biasanya tercurah kepada anak, apalagi dalam kes Nabi Yusuf, baginda masih kecil pada masa itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan mungkin si ayah boleh bersifat toleransi dengannya, paling tidak pun atas dasar kerana dia masih kecil. Jadi bentuk penggunaan perkataan ya bunaya di sini digunakan untuk menggambarkan kemesraan seperti hubungan Nabi SAW menggelar seorang sahabatnya dengan nama Abu Hurairah. Hurairah itu merujuk kepada bentuk tasghir kepada perkataan hirrah. Hirrah maknanya kucing. Kerana sahabat Nabi ini sayang kepada kucing, maka perkataan digunakan oleh Nabi SAW, Abu Hurairah adalah merujuk kepada kucing, anak-anak kucing atau kucing kecil yang dijaganya. Jadi perkataan bunaya yang digunakan oleh Quran ini menunjukkan kepada kita satu perhubungan yang berasaskan kepada kasih sayang, toleransi, pertimbangan bahawa engkau masih kecil, engkau boleh melakukan kesilapan, tapi ayah sentiasa akan mandu kamu, menunjuk kamu, membimbing kamu ke arah apa yang diridai oleh Allah SWT. Demikianlah jambatan perasaan yang wujud di antara ayah ini dengan anak dalam suasana menambah pula dalam mimpi yang dialami, dalam suasana keliling mulabasat yang berlaku dengan kematian ibunya, dan dia tidak dapat perhatian yang sepenuhnya pada seorang ibu yang telah pergi. Maka semua ini dicurahkan pada penggunaan perkataan ya bunaya itu yang menunjukkan kepada perhatian, kasih sayang, bimbingan, tumpuan. Sesungguhnya rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian kita dapat lihat dalam penggunaan ayat yang ke-6 bila Allah SWT menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qabl Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu dan diajarnya kepadamu sebahagian daripada pentafsiran tentang peristiwa-peristiwa dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub, sebagaimana telah menyempurnakannya kepada dua orang bapamu sebelum ini, Ibrahim dan juga Ishak. Sungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lihat perkataan yang digunakan di sini, iaitu ijtiba, dan kemudian perkataan alu, ia dari perkataan ahlun, dan demikian juga kita akan huraikan dalam kuliah akan datang bagaimana datuk moyang pun merupakan sebahagian daripada bapa dalam hukum fiqih, termasuk dalam faraid. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.